Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Persoalan besar, adakah Hisamuddin Tun Hussein akan tinggalkan UMNO dan masuk parti PKR? Kita tahu Hisamuddin Tun Hussein sudah lama digantung keahlian oleh UMNO. Hari ini kita digemparkan dengan tularnya 3 keping gambar, 4 keting gambar, menunjukkan pertemuan yang cukup akrab antara Hisamuddin Tun Hussein dengan Anwar Ibrahim. Menjadi pertanyaan di sini ialah, pertemuan 4 mata Perdana Menteri dan Hisamuddin, apa maknanya? Wow, ini menimbulkan tanda tanya. Adakah Hisamuddin sedia untuk meninggalkan UMNO dan menyertai PKR dalam pilihan raya akan datang? Kita tahu Hisamuddin Tun Hussein masih mempunyai pengaruh dan kekuatan. Dan saya rasa kalau dia bertanding atas tiket manapun parti politik, dia masih mempunyai harapan untuk menang di kawasan beliau. 3 keping foto pertemuan 4 mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hisamuddin Hussein menjadi pertanyaan dalam kalangan pengguna media sosial. Ia dikongsikan sendiri oleh Hisamuddin yang juga bekas naib Presiden UMNO di Facebook beliau hari ini. Beliau berkongsi caption ringkas, luang masa berbincang, 1-2 perkara dengan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim ketika sesi parlimen tadi, tulisnya. Sehingga ada netizen bertanya, apa agak-agaknya perbincangan itu? Adakah salah satu daripada perbincangan itu ialah perbincangan mahu masuk parti PKR? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mustahil untuk perkara itu boleh berlaku. Foto-foto ini memperlihatkan Anwar Ibrahim dan Hisamuddin bergurau antara mereka menuai perhatian. Rata-rata pengguna memuji keterbukaan 2 tokoh pemimpin itu yang masih boleh duduk semeja tanpa kebencian, walaupun berbeza parti dan berbeza pandangan. Ada yang memuji kehebatan Anwar Ibrahim di dalam berdiplomasi. Ada yang memuji kehebatan Anwar Ibrahim di dalam memenangi hati musuh politiknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada yang menyatakan bahawa pendekatan diplomasi diamalkan Anwar Ibrahim luar biasa sejak dari dulu, sehingga kini, walaupun dengan pihak yang tidak bersama beliau. Itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendekatan diplomasi sejak dari dulu dengan sesiapapun, tidak kira bersama beliau atau tidak. Kita harap dan yakin beliau selayaknya untuk terus memimpin negara buat penggal kedua nanti, insya-Allah, kata Ezra Azrin. Ada juga mengatakan berbeza parti dan pendapat bukan bererti putus persahabatan. Tapi itulah akhlak mulia Perdana Menteri ke-10, komen Rahima. Ada juga yang kata alhamdulillah, walaupun berlainan fahaman politik, hubungan sesama Muslim tetap terpelihara dan dipelihara, kata Teksi Kampar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari kita ulas gambar ini. Kita buat ulasan yang berani dan kita buat ulasan yang luar biasa. Anak 6 tahun main handphone dibenarkan. Sekolah pula dipersoalkan. Itulah logik terbalik Perikatan Nasional. Bising umur 6 tahun dihantar ke sekolah darjah 1. Umur 5 tahun jadi naik prasekolah. Tapi mereka senyap bila anak ketagih telefon. Lain daripada itu, mendidik awal itu salah, atau kita yang tak jujur dengan realiti. Sebenarnya kerajaan sudah melihat keperluan untuk kita mengejar negara-negara maju yang lain. Di negara yang maju yang lain, mereka sudah lama membuat yang namanya dasar untuk anak-anak awal 6 tahun yang layak masuk darjah 1. Tapi kita di Malaysia ketika perkara ini diumumkan, dicadangkan dan dilaksanakan, ramailah yang paling bising, terutamanya walau mereka lah yang paling bising sekali. Tapi mereka lupa realiti. Sekarang di rumah, lihat saja. Umur 6 tahun anak-anak sudah begitu fasih, gagah kuat main handphone. Bahkan kalau sekadar main game, sudah luar biasa hebatnya. Tapi bila hantar ke sekolah, isu hantar ke sekolah, mereka kata anak belum sedia. Apa punya logik seperti itu? Itu logik kebodohan. Bila kerajaan umumkan anak boleh masuk darjah 1 pada umur 6 tahun, yang paling bising ialah Perikatan Nasional dan penyokong tegar mereka. Kata mereka tak sesuai. Kata mereka belum matang lagi. Kata mereka tergesa-gesa. Tapi sudah diumumkan oleh menteri. Ini bukan kewajiban, bukan paksaan, tetapi kepada anak-anak yang sudah bersedia. Hanya untuk anak-anak yang bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku juga nak tanyalah satu soalan yang mereka tak pernah jawab. Kenapa mereka senyap bila anak umur 6 tahun bebas main telefon berjam-jam? Coba kamu fikir, walaun yang ada di luar sana, jawab soalan ini. Kenapa anak Anda boleh bermain handphone, telefon berjam-jam dengan permainan game, tapi pergi sekolah tak boleh? Inilah masalah besar dalam cara pemikiran mereka. Sekolah dipersoalkan, pendidikan dipertikai, tapi di skrin, entah. Telefon, entahlah. YouTube sepanjang hari. Game sepanjang hari. Mereka anggap itu normal. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan isu umur. Ini isu kejujuran berfikir. Kalau umur 6 tahun dianggap terlalu awal,
untuk belajar secara berstruktur. Kenapa umur yang sama dianggap cukup matang untuk algoritma digital? Marilah tuan-tuan dan puan-puan, kita berpikir jujur dan realiti keluarga hari ini. Anak-anak kita bangun seawal pagi untuk main telepon. Mereka tidur dengan tablet, lewat tidur kerana game. Bercakap ikut apa yang mereka tonton. Paling teruk anak-anak bercakap mengikut apa yang mereka tonton. Bila kerajaan cuba memperkemaskan pendidikan awal, terus dituduh macam-macam. Padahal yang bahaya itu bukan sekolah. Yang bahaya itu ialah anak tanpa didikan, tanpa rutin dan tanpa asas. Walau bagaimanapun, masuk darjah 1 bukan satu paksaan dengan 6 tahun. Bukan paksaan membuta tuli. Sebenarnya ini peluang. Ia pilihan berstruktur. Ia langkah untuk kurangkan jurang literasi. Negara-negara maju sudah mula awal. Mereka tidak mula lewat. Yang penting ialah kualiti pengajaran, sokongan ibu bapa dan fleksibiliti, bukan jerit tak suka tanpa alternatif. Sebenarnya tuan-tuan, fikirkan logik akal. Isu sebenar kepada perkara ini mereka jadikan ianya politik murahan. Modal politik murahan. Kenapa isu ini mereka besar-besarkan? Sebab ada pihak mahu modal politik bukan mahu solusi. Mereka lebih suka rakyat marah daripada rakyat faham. Lebih suka kekal dengan kekeliruan daripada bincang penambahbaikan. Ini bukan soal anak, ini soal naratif politik murahan. Soalan yang tidak dijawab Perikatan Nasional. Aku nak tanya satu soalan jujur. Apa pelan Perikatan Nasional untuk kawal ketagihan skrin telefon? Apa dasar mereka untuk literasi awal? Apa alternatif mereka selain jangan buat? Kalau mereka tiada jawapan, kalau mereka bantahan itu tiada jawapan, maka mereka sebenarnya membuat bantahan cakap kosong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayolah kita didik awal bukan kezaliman. Membiarkan anak gayut handphone dengan telefon itu satu kecuaian. Hanyut dengan telefon kecuaian. Kalau betul anda benar-benar sayang anak, bimbing lebih awal. Bukan tunggu masalah jadi parah, baru nak bimbing. Ingat ayat ini tuan-tuan. Anak yang tidak dikawal, dididik awal, akan dididik oleh skrin telefon. Kalau kita berani kritik sekolah, kita juga mesti berani kritik ketagihan telefon. Kalau tidak, itu bukan perjuangan, itu percanggahan yang memalukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau awak anda, ibu bapa yang sedar, isu ini lebih besar daripada politik, sila tekan like. Kalau kau setuju, didik awal lebih baik daripada biar anak hanyut oleh telefon, sila tinggalkan komen anda. Kita bincang dengan akal, bukan dengan emosi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Saya kongsikan kepada anda yang ada masalah sakit lutut, sakit sendi, gout, dan sukar berjalan ke sana sini. Ini saya kongsikan dengan anda semua. Tongkat kerusi lipat foldable yang anda boleh gunakan menjadi tongkat, juga boleh menjadi tempat duduk anda di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sukar untuk solat kerana sakit sendi, ini saya kongsikan dengan anda prayer seat, kerusi tempat untuk solat yang boleh digunakan bagi mereka yang sakit sendi. Dapatkannya dengan tekan butang di bawah ini, dapatkannya di Shopee. Murah banget. Saya kongsikan dengan anda kerusi kuliah masjid berwarna hijau, murah, RM29 sahaja satu set. Anda boleh gunakan sewaktu mengaji, belajar Al-Quran dan sebagainya. Ini pula tuan-tuan dan puan-puan, kerusi tongkat, walking stick foldable. Anda boleh gunakan di mana-mana anda berjalan,
ketika sakit sendi, dan sebagainya. Tidak lagi takut pergi kemana-mana, Anda boleh berehat pada bila-bila masa.